So cikgu Khadijah, so bila cikgu berada dalam kondisi begini, keadaan begini, so how do you feel? Comfort, selesa? Okay, that's good. Bila dijalankan proses terapi reduce stress tadi, so apa yang berlaku pada cikgu? Terasa macam kita dah buang stres tu jauh. That's good, that's good. Baik. So apa tindak balas body anda? Tindak balas? Terasa macam kalau stres tu macam tu lah, macam sini tegang ni rasa relax. That's good. Maknanya katakanlah masa tu rasa tegang apa benda semua. Nampak tak keefektifannya di mana kita belajar tadi body syndrome diagnostic. Yang ada 5 kat body tadi kan. Yang kita boleh tengok kat mana apa penyebabnya. Yang tu satu. Kedua, apakah bila dah duduk sebelum duduk je tadi pun apa yang cikgu rasa tadi? Sebelum duduk tengok kursi je. Dia rasa apa? Tengok memang ya Allah empuk je. Macam kat katil. Tengok bantal. Aduh. Saya tidur lah. That's good. Ini dinamakan clinical hypnotherapy, NLP. Jadinya kalau orang tak boleh nak tidur, orang yang ada masalah insomnia, orang yang ada masalah kes-kes yang agak kritikal, kita rawat di dalam bilik ni. Macam saya dengan sahabat saya Mr. K merawat orang di dalam bilik ni. Okay, macam-macam lah kes. Dalam 2 jam tu macam-macam kes. Ada yang macam kes kritikal yang LGBT yang saya beritahu tu, Mr. K akan identify the part of body dia, kat mana yang body dia nak apa benda semua. Jadi di situ dia akan jadi reduce lah dia punya masalah. Dia berlaku, lepas tu dia boleh modify behavior dia macam mana. That's why hypnotherapy, NLP dia pergi pada peringkat mana? Intervention dia adalah pada peringkat pertama emotion, and then kedua adalah pergi pada dia punya thought, pemikiran dia macam mana, pemikiran, perasaan, lepas tu fizikal. Kalau fizikal, hipnoterapi akan melihat dari sudut fizikal, dari sudut body part dia yang ada 5 tu. Bagaimana nak menyelesaikan kalau kes-kes ketagihan seks, macam mana nak menyelesaikan melalui 5 body part tu. Ini yang dia cepat, keputusannya memang cepat. That's why majalah American Psychology tahun bila saya tak ingat, mereka memaparkan bahawa 93% pesakit yang mustahil dirawat itu boleh dirawat dan disembuhkan melalui kaedah hipnoterapi dan NLP. Psikoanalisis berapa banyak kali, berapa banyak session tak silapnya. Lepas tu ada lagi satu tak silapnya, cognitive behavior therapy ke apa ke, ada berapa sesi dia kena selesai. Lepas tu hipnoterapi dalam 6 sesi boleh selesai. Dulu 6 sesi tu tak silap tahun 2000 6 sesi boleh selesai hipnoterapi. Okey, maknanya itu dulu yang dia buat research. Tapi sekarang ni saya rasa bukan 6 sesi lagi, dia boleh short kepada 3 sesi atau 2 sesi. Katakan kalau orang yang menghadapi macam cikgu menghadapi sekretari saya itu berapa tahun? 5 tahun kan? 5 tahun boleh dia selesaikan dalam 2-3 sesi secara konsisten. Cuma tak selesai tak? Kan? Macam mana? Maknanya macam mana cikgu boleh save banyak benda? Save masa cikgu, save duit cikgu. Sekali pergi dekat sekretari berapa kena bayar? Ibu kalau dah duduk ward tu. Dah duduk ward lagi apa benda semua. Jadinya kalau duduk sini lebih kurang dalam 2-3 hours konsisten dengan amount 350 dalam 2 jam, buat betul-betul apa benda semua, rasa-rasa dalam berapa sesi ke boleh selesai? 3 sesi? Bukan mungkin boleh selesai. Sebab mungkin sampai kat Malaysia lambat kot. Sebab tahun 2003 masa tu kan. Nampak tak? Maknanya mereka dah buat kajian, American Psychologist mereka dah buat kajian, NLP dan hipnoterapi mereka accept dalam kerja-kerja clinical therapy, dan dikekalkan NLP dan hipnoterapi dalam kerja-kerja counselling dan psikologi. Itu yang menyebabkan mereka boleh terima. Dan macam saya bernaung di bawah International Association of Counselors and Therapists, IACT, memang yang diiktiraf
oleh dunia. So ini antaranya lah, boleh tengok qualificationnya, mana macam mana nak boleh jadi become a hypnotherapist, become a professional dalam bidang ni. Kan? Satu, kita registered. Lepas tu di bawah Kementerian Kesihatan. Jadinya kalau tengok kajian tu memang agak mengejutkan lah. Saya ikut analisis puluhan. Ya, saya rasa ambil tahun 5-6 Ambil tahun kan? 5-6 tahun. Jadinya kalau orang yang dikatakan mental gila apa benda semua, bagi saya tak mempercayai orang tu gila tau. Sebab apa yang you maksudkan dengan gila? Ataupun kalau orang tu kata apa ni, gila tu macam mana sebenarnya? Dan sebenarnya kalau tengok orang-orang yang digelar bercakap sendiri-sendiri bukan gila. Kita kena understand apa yang ada dalam pemikiran dia. Macam yang saya buat pada Kak Ros dulu. Tiga hari kan klinik tu, dan saya tidak melihat dia gila. Dia ada banyak, dia keluarkan, identify diri dia, kebolehan diri dia, ada lebih 100 kemahiran yang dia ada. Kalau misalnya dia mungkin dia mungkin salah diagnosis. Kalau orang yang betul-betul halusinasi, macam mana? Halusinasi boleh dipulihkan sebenarnya tau. Sebab dia sendiri berada, dia tak sedar yang dia, selalu orang yang sakit mental dia tak sedar. Betul. Sebab tu kena ada pakar yang membimbing sampai pakar tu boleh tahu di mana dia nak intervention orang tu, di mana otak orang tu dia nak godeh, dia nak bawa kembali pada alam realiti. So hallucination, dia akan mendengar orang bercakap, suruh bunuh, suruh ni apa semua kan. So benda tu yang akan diklinikalkan, pergi pada dasar dia sehingga kita dapat tahu apa yang menyebabkan dia jadi begitu. Pokok dia, katakan kalau pokok, lepas tu root dia tu kan. Dalam hipnoterapi dan NLP kita akan pergi pada root dia, unconscious lah. Unconscious dalam dia sehingga terkeluar segalanya. Yang dalam tu akan dicantas habis-habisan, tumbuhkan balik diri yang baru. Macam iceberg kan. Ya, kan ada yang iceberg, conscious mind tu. Kat situ kan. So macam yang kes akak ni, kalau sampai ada dah orang ada kad apa benda semua, medical apa benda semua kan, tak boleh tirak kan. Jadinya kalau dia nak kerja katakan, susah kan. Jadinya melalui kaedah-kaedah macam ni, dalam 3 kali sesi kita komitmen betul-betul, saya rasa boleh dipulihkan. Sebab kita believe Tuhan dalam Quran pun atau hadis pun tak ada kita menjumpai bahawa Allah jadikan manusia tu gila. Tak ada. Yang ada macam Kak Ros ni, ataupun orang-orang yang hallucination, kalau kita pergi go detail, kita akan dapati banyak banyak dia punya kekuatan yang ada pada diri dia. Katakan kalau hallucination, kita dah rawat dia, dah sembuh dengan izin Allah, apa yang ada, dia dengar orang bercerita, dia dengar ada makhluk-makhluk bercerita kat dia apa semua. Kalau dia dirawat betul-betul dan dia dimentorkan dengan orang yang betul, dia ada kemahiran untuk merawat orang dan dia ada kemahiran bercakap dengan alam yang lain. Itu kita tak boleh tuduh dia gila. Macamlah perawat Islam, dia bercakap dengan alam yang lain. Bukan semua orang dianugerahkan Tuhan untuk bercakap dengan alam yang lain. Jadi yang orang jenis macam ni lah selalunya saya perhati, bila dia bercakap, bercerita, menerawang, maknanya pemikiran dia melepasi border asal, orang akan tuduh dia gila. Tapi sebenarnya tak. Kalau kita duduk dengan mereka, kita tahu dia punya meta arah pemikiran dia, atau pemikiran cara dia berfikir melepasi realiti. Sebenarnya dia tidak gila. Dia ada satu kebolehan yang luar biasa. Yang kebolehan luar biasa lah tu orang tak tahu macam mana nak tackle orang macam ni. Kan? Katakan sampai cikgu teruk sampai 5 tahun kat sana kan. Ada tak orang atau kan siapa-siapa yang duduk dengan cikgu memahami, understand apa yang ada dalam pemikiran cikgu, apa yang ada dalam gambaran otak cikgu. Hantar, lepas tu balik. Hantar balik je. Kau datang ke datang, kau tak datang. Pernah raya puasa kat situ pernah 2 bulan pernah.